Raja. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin menjunjung kasih di atas titah baginda Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang sudi menyebut tentang peri pentingnya kemantapan institusi keluarga untuk kestabilan sosial. Tuan Yang di-Pertua, mungkin ucapan saya ini banyak juga persamaan dengan Pasir Gudang kerana mungkin wanita memikirkan perkara yang sama. Ya, dan saya menyokong penuh apa yang disebut oleh yang berhormat Pasir Gudang. Tuan Yang di-Pertua, wanita seperti juga lelaki mempunyai potensial untuk membangun diri dan dengan ini membangunkan negara. Lebih kurang 50% rakyat negara kita adalah wanita. 46% tenaga kerja negara ini juga adalah wanita. Lebih daripada 60% ke 70% penuntut di IPT adalah juga wanita. Ya, namun Tuan Yang di-Pertua, peratus wanita dalam jawatan pembuat keputusan masih jauh ketinggalan. Dalam parlimen ini saja wanita hanya dalam 10% saja, 22 orang. Jika sistem pemilihan wakil rakyat masih lagi menggunakan sistem first past the post system, maka jumlah wanita di dalam kepimpinan politik akan terus tercorot. Sampai bila pun kita tidak akan sampai kepada kota 30% wanita di dalam membuat keputusan. Dari 27 kementerian, kita hanya ada 2 menteri wanita dan 5 timbalan menteri wanita. Jadi Tuan Yang di-Pertua, saya ingin mencadangkan bahawa sistem kota dikaji untuk mewujudkan sistem pemilihan wakil rakyat dikaji untuk mewujudkan sistem kota khusus untuk pelantikan wakil rakyat wanita, mungkin mengikut sistem proportionate untuk membawa isu berkenaan dengan wanita. Saya fikir kalau semua wakil rakyat wanita bercakap hari ini pun tak habis isu yang menyentuh wanita tidak akan dapat disebut dan desakan dan tekanan kepada pimpinan negara tidak begitu kuat. Jumlah perwakilan wanita terlalu sikit untuk mengemukakan isu-isu wanita. Walaupun kita mengiktiraf kemampuan wanita, namun wanita mempunyai tanggungjawab biologi yang lebih berat yang tidak ditanggung oleh kaum lelaki. Kalau kita mengharapkan wanita turut membangunkan negara tanpa mengorbankan institusi keluarga, kerajaan perlu memastikan kewujudan sistem sokongan, terutamanya untuk penjagaan anak-anak. Sistem flexi hours telah disebut oleh YB Pasir Gudang yang sekian lama diperjuangkan oleh wanita, tapi belum lagi digunakan dengan meluas. Sistem sokongan yang ada sekarang sangat lemah kepada wanita yang bekerja dan menimbulkan stres kepada wanita yang bekerja. Kerajaan perlu mewajibkan persediaan nursery dan pusat penjagaan kanak-kanak di tempat-tempat kerja dan kerjasama pihak korporat dan CSR mereka kepada kaki tangan mereka. Kadang-kadang pihak korporat lebih mementingkan corporate social responsibility mereka kepada rakyat di luar sana, tetapi mereka lupa tentang tanggungjawab mereka kepada kaki tangan mereka sendiri. Insentif perlu diberikan kepada majikan yang mungkin dan juga wanita yang bekerja dalam bentuk ribat atau pelepasan cukai. Ya, dan saya fikir Kementerian Perumahan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan perlu memperketatkan syarat-syarat kelulusan merancang bagi semua bangunan dan kompleks supaya menyediakan prasarana untuk pusat jagaan kanak-kanak dan nursery seperti mana diwajibkan pembinaan surau dan kemudahan awam lain ya di dalam pembangunan bangunan. Saya mendapat maklum balas daripada pengusaha-pengusaha ataupun pemilik-pemilik bangunan bila kita tanyakan kenapa tak diwujudkan nursery sedangkan pekerja kamu ramai wanita di supermarket ya di pusat-pusat membeli belah. Kalau kita pergi mana-mana hampir 80-90% adalah jurujual wanita. Katanya sebenarnya kami nak buat tetapi requirement ataupun syarat yang ditetapkan tidak boleh buat di tingkat atas, mesti daripada di tingkat bawah. Dan sekiranya bangunan ini tidak dirancang daripada awal untuk menubuhkan satu pusat penjagaan kanak-kanak, kami tidak dapat kelulusan daripada pihak bomba. PBT juga tidak akan meluluskan. Sehinggalah kerajaan menetapkan bahawa menyediakan pusat-pusat jagaan ini mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan, barulah pemaju, barulah pemilik-pemilik akan membina prasarana ini. Jadi
kita perlu undang-undang di sini untuk menyokong wanita. Jadi saya harap selepas ini ada pindaan-pindaan ya kepada undang-undang peraturan-peraturan mewajibkan ya supaya ada pusat-pusat jagaan komuniti ya seperti tadika-tadika perpaduan ini dengan pembayaran yang minima ya RM50 mungkin untuk keluarga berpendapatan rendah dan sederhana. Dan taska-taska yang disebut tadi Satu Malaysia dan sebagainya tidak mencukupi dan kadang-kadang kedudukan tempat-tempat ini tidak strategik, tidak mudah untuk ibu-ibu pergi menghantar anak dan kemudian menjenguk anak mereka dalam waktu rehat. Ya, semua kawasan pekerjaan sama ada kawasan kelang, pusat membeli belah, pejabat perlu diwajibkan dengan kemudahan ini. Setiap pusat penjagaan kanak-kanak juga perlu menyediakan seorang jururawat atau doktor yang melawat. Ini semua perlu dijadikan polisi jika kita mahu wanita terbabit dalam sektor ekonomi dan pada masa yang sama memastikan generasi akan datang mendapat penjagaan kesihatan fizikal dan emosi yang seimbang. Seperti kata YB Pasir Gudang tadi, kita ada kuasa tetapi kita tidak menggunakan kuasa kita dengan sebaiknya untuk manfaat rakyat. Kerajaan juga perlu memberi bantuan kepada inisiatif mewujudkan pusat-pusat jagaan kanak-kanak kepada majikan dan mana-mana pertubuhan NGO untuk mendirikan pusat jagaan kanak-kanak. Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin menyentuh juga mengenai pembantu rumah. Ya, tadi telah disebut bahawa sekarang ini nak membawa masuk pembantu rumah ada RM8,000. Jadi kalau tadi YB Pasir Gudang telah mengira kalau gaji mereka di antara 700 atau 900, maka sebenarnya gaji yang dibayar adalah di antara 1,300 hingga 1,500 termasuk dengan semua kemudahan yang perlu disediakan kepada pembantu rumah yang tinggal serumah dengan majikan. Kita sebenarnya telah tidak mengambil satu inisiatif untuk mengangkat pekerjaan pembantu rumah kepada satu status yang boleh dihormati. Stigma menjadi pembantu rumah ini menyebabkan anak-anak muda dan orang tempatan tidak mahu menjadi pembantu rumah kerana mereka merasakan menjadi pembantu rumah kuli. Mereka sedia bekerja di kedai-kedai, mereka sedia bekerja di kelang dan kita tahu apabila mereka bekerja di luar rumah ya, maka kalau net pay ataupun gaji bersih yang dibawa balik adalah kurang daripada 700 atau 800 ringgit. Sedangkan kalau mereka kerja di rumah di rumah-rumah, bukan sahaja mereka mendapat gaji, mereka juga mendapat kemudahan-kemudahan lain, malah gaji yang mereka dapat adalah gaji bersih. Jadi langkah pertama kerajaan patut buat ialah untuk menarik minat orang tempatan kepada profession pembantu rumah ni. Dengan pertama awal kalam mengubah persepsi atau mengubah nama itu sendiri. Kalau kita kata maid, kita kata pembantu rumah, kita kata pengasuh, mungkin tidak ada orang muda nak jadi pembantu rumah. Apa kerja kamu? Aku pembantu rumah. Dia rasa kerja itu hina. Tetapi kalau kita jenamakan, kita rebranding nama pembantu rumah, pengurus domestik. Ya. Seperti mana kita rebranding pekerjaan lain. Don yang di-Pertua, kita ingat tak satu masa dulu kita memanggil pelacur. Tapi sekarang ni kita panggil sex worker. Jadi nampak sex worker tu dia bekerja untuk sara hidupnya. Dia telah menjadi satu itu sebabnya kadang-kadang saya pun sendiri rasa janggal nak guna perkataan sex worker kerana kita memberi pengiktirafan. Bila kita memberi pengiktirafan, penerimaan sosial meningkat. Jadi kalau kita boleh mengubah persepsi masyarakat tentang kerja pembantu rumah ini, maka rakyat kita sendiri yang akan mendapat manfaat pada duit negara kita mengalir berjuta-juta tahun ke luar negara. Ya, serupa juga dulu orang panggil you kerja apa? Salesman, jurujual, tak best. Siapa nak jadi salesman? Tapi bila dikatakan, saya seorang sales executive, ya, jadi rasa bangga. Penjual insurans, dulu jual insurans, tapi sekarang dipanggil konsultan keuangan. Ya, jadi ini adalah persepsi yang kita bina dan kita perlu mengubah persepsi ini kerana kita nak kerja ini dipandang mulia kerana ia sebenarnya membantu negara kita mendidik anak-anak kita. Kita tak mahu anak-anak kita dididik oleh orang yang kita tidak tahu latar belakang dan kita tak tahu apa penyakit dia bawa walaupun dibuat saringan dan sebagainya.
Dan kita perlu bertegas bahawa kerja ini perlu dimasukkan di bawah Kementerian Sumber Manusia. Sekarang ini pekerja domestik tidak dikira, tidak dilindungi. Kita tidak ada job description ataupun keterangan kerja kepada seorang pembantu rumah. Hampir semua benda dibuatnya. Maka itulah yang menyebabkan orang tempatan tidak mahu menjadi pembantu rumah. Dari membasuh kereta, ada yang kena mandikan anjing, ada yang kena cebokkan majikannya yang sakit. Jadi semua kerja dilonggokkan. Sepatutnya kita mendefinisikan kerja dan kita kategorikan kerja-kerja mereka supaya ia dipandang lebih baik dan lebih mulia. Dan kita tidak mahu kita dengar berbagai-bagai bila kita ambil pembantu rumah, dia tidak akan menyelesaikan masalah kita. Pembantu rumah yang lari setelah tak sampai lagi 2 tahun, majikan bayar 8,000, 6 bulan dia dah caklik but. Dia sudah cabut. Apa yang dapat majikan buat? Balik kepada agensi. Agensi kata kita sudah lebih daripada period warranty. Jadi tak boleh dapat pembantu rumah lagi. Ya, ini adalah perkara-perkara. Dan lagi satu, kita kerana nak mewujudkan satu status kepada pengurus domestik ini, kita perlu memberi hak pekerja kepada mereka. Masa kerja mereka perlu definisikan. Perlu ada perlindungan KWSP, perlu ada KWSP, perlu ada pekeso. Barulah ada masa depan apabila seseorang itu bekerja sebagai pembantu rumah. Saya meminta pihak kerajaan, tak kiralah sama ada Kementerian Sumber Manusia ataupun Kementerian Pembangunan Wanita, Masyarakat, Sosial, untuk mewujudkan institusi latihan. Saya tahu Felda ada mewujudkan satu sekolah untuk pembantu rumah, tetapi ini tidak mencukupi. Dia menjadi begitu eksklusif kepada anak-anak Felda saja mungkin. Tetapi dengan mewujudkan institusi latihan yang dikelolakan oleh institusi kerajaan seperti sekolah-sekolah vocational, ya, menambah kursus-kursus bidang pengurus domestik ni, kalau boleh saya panggilkan, ya, dan juga membenarkan mereka menubuhkan badan setelah mereka bekerja, ya, dan ada KWSP, ada SOCSO-nya. Mereka perlu diberi kebenaran untuk menubuhkan union, badan profesional untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Mungkin dalam jangka masa pendek kita nampak ini menyusahkan rakyat Malaysia, tetapi rakyat Malaysia sendiri tidak boleh dengan izin take things for granted that a servant is there to serve you all the time dengan izin. Ya, tetapi ia hanyalah membantu kita di mana kita tidak boleh melakukan kerana kita perlu keluar bekerja. Dalam jangka masa panjang, kita mahu jumlah pembantu rumah dari negara asing diminimalkan. Kementerian Wanita, Pembangunan Wanita ataupun Kementerian Sumber Manusia perlu ada sasaran. Sekarang ini kita ada berapa orang, ribu orang pembantu rumah. Dalam berapa tahun yang akan datang, jumlah ini perlu kita turunkan. Ya, sehinggalah kepada satu tahap yang tidak membebankan negara. Mereka ini manusia. Bila mereka datang ke Malaysia, ya, mereka bukan sahaja bekerja, mereka juga bersosialisasi dan mereka juga setengahnya menjadi mangsa sexual harassment ataupun penderaan seks. Mereka juga ada yang apabila tamat saja permit mereka lari, dan mereka tinggal dengan tidak ada visa yang sah, dokumen yang sah, dan akhirnya mereka juga terjebak di dalam perhambaan seks dan sebagainya. Jadi kita harap janganlah wanita perlu bercakap berkali-kali lagi tentang perkara ini, dan saya harap kita dapat melihat pelan tindakan ini. Sekarang ni nampaknya wanita dari belah sini dan sebelah sana boleh bersatu dalam hal isu ini. Kementerian tidak ada halangan untuk melaksanakan. Sekian, terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih, Ahmad.